Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, selamat petang. Apa khabar saudara Kamazul? Awal anda hadir. Apa khabar? Sambil petang-petang minum, saudara Den Jebat, sambil minum petang. Anda minum apa petang ini, saudara? Kuih apa hari ini? Petang-petang begini, saya kembali dengan sudut memori, saudara. Saudara Amy Danish, saudara Saddam Suhana, saudara Black 3.0, Haris Sani, saudara Siti Irofini di Instagram, saudara Amy Danish, saudara Jebat, Den Jebat, saudara Barudin Harun, Nahar Ajis, Walid, Fazil Yub, saudara Idris Bos. Begitu juga dengan saudara Encik Sazali, Ribut Rahman di TikTok. Alhamdulillah. Saudara Muhammad Syahrul, saudara Amy Danish. Saya hari ni tengah hari tadi makan nasi berlaukkan asam pedas kepala ikan jenahak, saudara. Memang sedap, saudara, hari ini. Alhamdulillah. Sebab itu, gambar aksi berita pasukan Pahang. Saya gambar ni tak ada, saudara. Saya tak boleh nak. Saya tak tahu. Yang saya tahu, tekan live saja, saudara. Saya minta maaf. Nak gambar-gambar, saya rasanya sukarlah. Nantilah kalau ada rezeki nanti, kalau saya ada studio, mungkin bolehlah saya buat studio. Saudara, Sufian Aziz, apa khabar Yan? Petang ni seronok ceritanya Yan. Sila saudara Nizam Izam, khabar baik. Saudara Ramli Karim, Suana, saudara Tua Halijah, Mazna Mahmud, saudara Takyak pakai topi tak? Takyak pakai topi lah tu. Saudara RM Joker, dia kata tak payah pakai topi. Petang saya pakai topi, malam saya pakai songkok. Orang panggil saya Mak Songkok pun panggil lah, saudara. Sebab kalau saya buka saya topi, saudara, rambut dah tak ada, saudara. Malu. Khabar kinot. Petang ni kita tak bercakap soal politik. Memang ada sedikit tentang politik, tetapi banyak kepada memori, saudara. Sebab itu saya katakan ini segmen memori. Kita mengulangi kisah silam. Mungkin anak-anak muda dapat jadikan ini sebagai catatan sejarah. Sebab ini berlaku bukan zaman anda. Berlaku 10, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Saudara Mak Zain, botak pula. Itu keadaannya, saudara. Saudara Ribut Rahman, saudara Cik Nolia, saudara Madam K, Cahaya Bulan, saudara Nur Zaidi Muhammad, apa khabar? Saudara Azlin Abdullah. Assalamualaikum. Bila nak main lagu Nirwana Kubo Cina? Aduh, cerita lagu Nirwana Kubo Cina tu tak ada dalam simpanan saya, saudara. Itu dah ada kat sana. Tapi petang ini kita bercerita, saudara. Ceritanya bagaimana sejarah masa silam. Pimpinan saya selalu mengatakan kepada saudara, mungkin saudara tak suka dengar, mungkin juga saudara bersimpati dengan saya, tapi terus terang saya katakan, antara orang yang paling banyak jasanya pada negara kita, perlu kita ingat, saudara. Saudara boleh kata apa saja, tapi yang pasti, yang jelas, orang macam yang Muhammad Tengku Razali Hamzah, beliau menyimpan 1001 kisah yang cukup menarik. Kisah zaman Tun Razak, kisah zaman dengan Tun Dr. Ismail, kisah waktu negara merdeka bersama dengan Tengku Abdul Rahman, bersama dengan pimpinan-pimpinan negara selepas itu, dengan Pak Allah, Dr. Mahathir, termasuklah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Panjang kisahnya. Jadi semalam, kebetulan semalam saya berkesempatan makan tengah hari dengan beliau. Saya katakan, hari inilah, besok saya akan bercerita tentang zaman silam. Saya nak tahu cerita sebenarnya. Jadi saya cuba menggali kisah sebenarnya bagaimana wujudnya hubungan diplomatik antara Malaysia dengan negara China, saudara. Kerana sebelum tahun 71, kita tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan negara China. Malahan, rakyat kita pun tak boleh pergi ke sana. Kita tak boleh masuk ke Israel, tak boleh pergi ke Cuba, tak boleh pergi ke Soviet Union ataupun Russia. Kita tak boleh juga pergi ke negara China. Pasport kita tidak boleh. Tetapi selepas tahun 71, apabila Tun Razak mengadakan hubungan diplomatik, barulah terbuka jambatan antara Malaysia dan negara China. Ini ceritanya, kisahnya hari ini agak menarik, saudara. Yang perlu anda ikuti, yang diceritakan kepada saya secara betul terang, saudara. Banyak orang tak tahu dan ini tidak terdapat dalam sejarah.
Jadi saya mengharapkan ruangan memori ini dapat dijadikan sejarah daripada orang yang masih hidup bercerita dan kenangan masa silam, saudara. Saudara perlu ingat, saudara, pada tahun 1971, mungkin ada yang sudah hadir, mungkin tak hadir. Mungkin anda masih lagi berada di lautan Kalzum. Ataupun mungkin yang seusia dengan saya ada, tapi usianya tentulah dalam sekitar tahun 10 tahun dan sebagainya. Ya, saudara. Brother, saya buat live sekarang ni, saudara. Live memory, kisah masa silam. Jadi, sebentar lagi saya akan hubungi saudara. Ya, sedap cerita ni, petang ni. Terima kasih, saudara. Ya, teman-teman menghubungi saya petang-petang begini. Tapi saya harus menyantuni anda. Ya, bagaimana berbalik pada kisahnya 1971. Perlu diingat, saudara, tragedi yang yang menimpa negara kita apabila usai pilihan raya 1969. Itulah tragedi yang paling menyedihkan. Banyak korban jiwa yang terkorban, bangunan rumah terbakar sebab berlakunya perbalahan kaum, khususnya antara warga bangsa Melayu dengan warga bangsa Cina. Dan waktu itu memanglah negara kita juga dibayangi dengan pengaruh komunis. Ini kena jelas, saudara. Sebab itu saya mengatakan jasa yang Muhammad Mulia Tengku Razali Hamzah terlalu besar. Antaranya menyelesaikan masalah yang kita alami itu serangan ataupun gangguan daripada komunis. Komunis Komintang, saudara. Jadi saya nak bercerita sedikit cerita ini yang diceritakan secara jelas oleh beliau. Kerana menurutnya pada sekitar dalam bulan Februari atau Mei maksudnya, beliau dipanggil oleh almarhum Tun Dr. Ismail. Waktu itu kita tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan negara China, saudara. Jadi menurut Tun Dr. Ismail, dia kata, Lee, saya rasa saya nak hantar awak pergi ke negara China. Mendengar kenyataan begitu, terkejutlah Tengku Razali. Dia kata, kalau saya pergi negara China, matilah saya kena tembak nanti. Sebab negara China adalah komunis Komintang. Masa itu, saudara. Dia kata, jadi macam mana keadaan begini? Takkan saya nak pergi? Dia kata, tidak. Tun Razak telah pun bersetuju untuk menghantar you pergi ke negara China. Jadi dia pun terkejut. Bagaimana nak pergi ni? Ini negara yang kita tidak ada punya hubungan diplomatik dan kita rakyat masih baru lepas 1969. Perbalahan kaum dan komunis begitu bermahajalela. Secara di hutan-hutan, pasukan tentera kita bertempur dengan anggota gerila komunis. Bertempur di Gubir, bertempur di Keruh, bertempur di Sarawak, di Sabah. Saudara, ya, minta maaf saudara user. Ini cerita semalam. Ya, saudara user, saya dengar daripada cerita mulut. Saya pun tak buka lagi buku sejarah, tapi ini sejarah hidup. Saya kena ingat. Jadi bila Tun Dr. Ismail suruh pergi, dia kata dia dalam keadaan penuh keraguan. Betul ke ni? Dia kata tak apa. Besok you pergi jumpa dengan Tun Razak. Jadi waktu itu yang almarhum Tun Razak, Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri adalah Tun Dr. Ismail yang kebetulan sebagai Menteri Dalam Negeri. Dengan penuh tanda tanya. Dia pun bertemu dengan Tun Razak. Dia kata, Tun, benar ke you suruh saya pergi ke China? Tun Razak kata, Lee, I think you are the right candidate to go to China. Jadi dia lagi terpinga-pinga. Kandidat apa benda? Kita tak ada hubungan, tak ada perbincangan, tak ada apa, tak ada hubungan dengan negara China. Dan China negara komunis. Waktu itu, saudara. Dan ada dua komunis, satu lagi komunis Marxis di Rusia, Soviet Union. Kita berperang dengan komunis. Malahan waktu itu buku merah Mao diharamkan di negara kita, tak boleh siapa baca. Jadi Tun Razak kata, tak apa, besok kita meeting. Maka keesokan harinya diadakan satu mesyuarat di bilik gerakan. Kerana kita baru lepas mengadakan menghadapi suasana 1969, negara kita dalam keadaan darurat waktu itu, saudara. 1969 berlaku tragedi 13 Mei. Dalam pertemuan itu dihadiri oleh Tun Razak sebagai pengerusi. Kemudian, saudara ingat ya, ini segmen memori, saudara, kenang-kenangan. Sesuai untuk kita dengar bersama. Agak menarik ceritanya. Selepas Tun Razak pengerusi, hadir juga adalah Tun Dr. Ismail, Panglima Tentera Darat. Jadi Tun Dr. Razali kata, ini nak berperang ke ni? Dia pun seriau juga, saya. Kemudian hadir bersama adalah Ketua Polis Negara. Dan Ketua Pengarah Special Branch ataupun Unit Cawangan Khas. Serta dengan Datuk Zaitun. Datuk Zaitun adalah Ketua Setiausaha Kementerian Luar. Serta beberapa orang pegawai tinggi kerajaan menghadiri mesyuarat tersebut.
Jadi Tun Razak kata kita akan menghantar Yang Muhammad Mulya Tengku Razali Hamzah ke negara China untuk mengadakan kunjungan ke negara China untuk memperdagangkan pasaran bahan-bahan keluaran negara kita. Jadi Tengku Razali kata, macam mana nak buat macam ni? Ini keadaannya. Dan akhirnya Tun Razak kata, you bawa lah anggota jawatankuasa Dewan Perniagaan Melayu Malaysia. Jadi dengan 45 orang anggota Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, Yang Muhammad Mulya Tengku Razali berangkat pergi ke Canton. Masa itu di Canton dulu saya, tak boleh masuk terus ke Peking. Masa itu Peking, Beijing belum lagi berubah nama kepada Peking. Dia berangkat, tapi dia hairan juga sebab dalam pesawat itu 75 orang. Ertinya lebih kurang 30 pegawai-pegawai daripada unit special branch mengiringi mereka. Mungkinlah pada dia untuk mengawal keselamatan dan sebagainya. Jadi pergi sampai ke Canton. Sewaktu berada di Canton, tak boleh nak bergerak ke Peking. Belum lagi ada keputusan untuk membenarkan mereka berada di Peking atau di Beijing. Kerana tunggu 3 hari lamanya. Tapi tak dibenarkan keluar daripada hotel. Waktu itu Canton pun ada dua hotel aja, kata Tengku Razali. Dia duduk dalam hotel selama 3 hari, kemudian barulah sampai arahan daripada Beijing ataupun Peking untuk membawa mereka pergi ke Peking ataupun Beijing. Dan sampai di Beijing juga kena kurung selama 3 hari di Beijing atau Peking. Dulu nama Beijing lah, Peking saudara. Selama 3 hari duduk dalam hotel, tak boleh keluar. Orang lain boleh keluar, dia seorang tak boleh keluar. Dia bilik dia kawal rapi. Jadi Tengku Razali kata, apa benda lah nak jadi ni, dia kata. Tapi dia okey lah. Tunggu, akhirnya dapat keputusan dia akan dibawa ke bertemu dengan Zhou Enlai, iaitu pemimpin negara China waktu itu, kerana di negara China baru saja mengalami revolusi, the people's power, revolusi rakyat yang menumpaskan gagasan pemimpin komunis terdahulu yang diwujudkan oleh dipimpin oleh Zhou Enlai. Jadi dia pun pergilah ke Great Wall, Great apa dia panggil Great Wall, bukan Great Wall tu ini tembok besar Cina. Ini tidak, ada Dewan Perhimpunan The Great People's Hall. Dia jumpa, dia kata bila dia masuk saja, saudara, dalam dewan itu yang tunggu dia seorang saja, iaitu Zhou Enlai. Ini saudara, segmen memori saudara ya. Komunisme berasal dari Eropah, Jerman. Itu bukan. Saudara user 7. Dia ada 2 komunis. Satu ini komunis Mao. Dan satu lagi Marxis. Ini yang saya nak ceritakan tentang China. Bukan Marxis. Marxis tu mungkin kalau besok saya boleh ceritakan bagaimana mereka pun marah kerana bila Malaysia mengadakan hubungan diplomatik dengan negara China, komunis China. Ini sebab itu saya minta saudara perlahan-lahan. Saudara, ini kita kena ingat satu-satu saya cerita ni bukan daripada ini rekaan. Ini semalam masih ingat lagi saya pertemuan saya dengan Yang Muhammad Mulya Tengku Razali Hamzah. Dia menceritakan bagaimana dia dipilih oleh Tun Razak untuk pergi. Jadi bila dia salam, dia kata, Zhou Enlai kata, welcome to China. Dia terkejut, rupanya Zhou Enlai ni faham menggunakan 8 bahasa. Dia boleh berbahasa 8 bahasa. Pemimpin besar China waktu itu, Zhou Enlai, tapi cakap dalam bahasa Inggeris, dia kata, welcome to China. So dia kata, apa khabar? Dia mengatakan bahawa Melaya, waktu itu bukan Malaysia lagi, saudara. Melaya. Melaya masih lagi dia merasakan sebagai sebahagian daripada tanah besar mereka. Memang pun selalu saya katakan bahawa kita ni, negara kita ni deko saja. Kita ni ujung-ujung. Kalau diibaratkan seekor gajah, kita ni ekor gajah. Gajahnya tanah besar China. Jadi Tengku Razali kata, ya betul dari segi dia punya geografinya begitu. Negara besar China, lepas itu bawa ke Burma, Thailand, dan sampailah ke Melaya, ya, persekutuan tanah Melayu. Tapi kata Zhou Enlai, China people, rakyat di China merasakan bahawa Melaya adalah semenanjung emas. Itu katanya negara kita ni makmur. Saudara, semenanjung emas. Maka berbuallah, berbincang. Ini pertemuan ya saudara. Dan waktu itu masuklah pegawai yang
kebanyakannya bukan Dewan Perniagaan Melayu, tetapi adalah pegawai-pegawai daripada unit Special Branch yang mengiringi Tengku Razali Hamzah berbincang. Tak ada apa pun perbincangannya. Ini persoalannya. Bagaimana orang dulu-dulu, pemimpin terdahulu, mereka menyelesaikan sesuatu masalah itu bukan secara direct. Tengku Razali pun dalam keadaan terpinga-pinga, tapi dia tahu matlamatnya tidak diberi oleh Tun Razak. Apakah nak mengadakan hubungan diplomatik dan sebagainya? Tak ada. Hanyalah sekadar mengadakan hubungan perdagangan. Kerana kita mengeluarkan baru saja Malaysia mewujudkan tanaman kelapa sawit. Sebelum itu kita dikenali dengan getah dan biji temah. Bila saya tanya dengan dia, apakah you memasarkan minyak? Itu Petronas. Dia kata tak ada lagi masa itu. Saat itu Malaysia pengeluarannya biji timah, getah dan kelapa sawit. Minyak dan gas tak ada. Itulah negara kita. Bukanlah kita kaya raya masa sangat, saudara. Sebab itu saya katakan Tengku Razali Hamzah ni banyak jasanya pada negara kita. Jadi bila dah berbual dengan Chow En Lai, dia mengatakan kalaulah rakyat China membeli minyak kelapa sawit tu macam mana keadaannya. Dia kata tak ada masalah, kita mempunyai ladang yang luas, kita dah bangun. Saudara user Komintang, saya tak mau bercakap soal ini saudara. Saudara mungkin membaca dari segi the other side of the story. Saya nak cerita pengalaman. Ini silam ni saudara user. Bila kita katakan Komintang Taiwan dibenci rakyat jelata, ia pro barat, Jepun, jajah Nanking. Itu masalah politik negara China. Tetapi waktu sebab keberadaan yang oleh Tengku Razali Hamzah di China, waktu itu kita tidak mempunyai hubungan diplomatik. Dan di negara kita sedang berperang, bertarung sehebat-hebatnya dengan Komunis Bintang 3, pimpinan Jinping dan sebagainya, saudara. Jadi bila berbual tentang perdagangan dua hala antara Malaysia dengan China, Chow En Lai kata, you keluarkanlah, dia kata, berapa banyak minyak sawit yang anda hasilkan, you produce it. The whole year, setahun kalau Malaysia ini mengeluarkan penghasilan minyak kelapa sawit, dia kata seandainya setiap rakyat Cina ambil satu sudu minyak sawit, dia kata setahun anda punya production habis. Begitulah besarnya pasaran. Ini orang tak tahu saya. Pasaran negara China besar. Jadi dalam keadaan-keadaan begitu, dia kata, okey, alhamdulillah, thank you sir. Dia akan balik bawa perkabaran baik ini, bahawa persetujuan dicapai, China akan menjadi pengimport utama kepada minyak kelapa sawit. Jadi saudara kita, warga Felda ke, pengusaha, peradang kelapa sawit ini seharusnya berterima kasih pada Yang Berhormat Tengku Razali Hamzah. Orang yang pertama memasarkan minyak kelapa sawit di negara China. Dan harganya begitu terjamin. Begitu juga dengan getah dan juga hasil biji timah. Jadi saya tanya dengan dia, berapa ramai ikut juga selama itu? Takkan tak ada orang Cina. Ada, dia kata, iaitu antaranya pemilik Lee Rubber dan juga pemilik bank OCBC. Ada 3-4 orang kaya. Rupanya mereka ni memang ada hubungan rapat dengan Chow En Lai. Jadi kata Chow En Lai dalam peristiwa sewaktu mereka mengadakan gerakan dan sebagainya, ada 2-3 kali dia berada di Malaysia ni. Macam mana dia masuk Malaysia ni kita tak tahu. Tapi dia ingatlah, dia kata dia pergi ke Singapura, dia Pulau Pinang. Dan sekarang ni waktu itulah saudara, beliau mentadbir negara China. Jadi dalam peristiwa tersebut, dengan delegasi perdagangan, Tun Razak kata, okeylah, dia kata dia balik ke Kuala Lumpur nanti, dia akan berjumpa dengan Tun Razak, menyampaikan salam daripada Chow En Lai kepada Tun Razak. Dia kata, anggaplah ini salam persaudaraan. Setelah Tun Razak balik ke Malaysia, dia berjumpa dengan setelah Tengku Razali balik ke Malaysia, berjumpa dengan Tun Razak pun gembira. Rupanya waktu itu memang pun di Bangsa-Bangsa Bersatu, Ketua Setiausaha Kementerian Luar kita telah pun mengadakan hubungan, biasalah saudara, di United Nations, di New York, memang seluruh negara ada wakilnya. Dan beliau yakin waktu itulah mungkin Datuk Zaitun ni sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Luar ni ada mempunyai hubungan diplomatik dengan pemimpin daripada negara China. Dan akhirnya Chow En Lai mengundang Tun Razak untuk pergi ke negara China. Belum lagi hubungan diplomatik belum ada lagi.
Tapi atas usaha Datuk Zaitun, bersama dengan Tengku Razali Hamzah, almarhum Tun Dr. Ismail, akhirnya wujudlah hubungan diplomatik antara Malaysia dengan China. Di sinilah saya katakan besarnya jasa yang bawa oleh Tengku Razali Hamzah. Kita boleh bercakap apa-apa saja, saudara, tetapi realitinya sejarah tidak pernah berbohong, saudara. Bagaimana hasil daripada hubungan diplomatik itu, maka permasalahan kita dengan gerakan komunis di Melaya terhapus apabila Chow En Lai secara jelas dan nyata mengatakan komunis di Melaya waktu itu tidak disokong oleh tanah besar Cina. Kerana mereka berpahaman Marxis. Itu ceritanya sebenarnya, saudara. Mungkin kita tidak tahu. Sebab itu saya katakan ini segmen memori. Dan saya berpeluang berbual dengan Yang Mulia Tengku Razali Hamzah, bertanya tentang memori masa silam beliau. Ini saja matlamat saya mengujukkan petang-petang ini. Memori kadang-kadang ada lelucu, ada keseronokan, ada beberapa peristiwa. Jadi sejak daripada itu, saudara, kita menghadapi suasana yang agak tenang. Barulah negara dapat dipacu dengan baik apabila ancaman komunis tidak lagi dilihat mendapat sokongan ataupun dukungan daripada negara China. Di sini saya bertanya dengan Yang Mulia Tengku Razali, saya nampak matanya bergenang. Dia kata itulah yang mampu saya lakukan. Saya pun tak tahu, dia kata. Waktu nak dihantar pergi ke China, saya merasakan mungkin tak akan balik. Maklum sajalah. Orang tahu China negara komunis, dia kata selama ni kita berperang dengan komunis. Kalau keadaan begitu, keadaannya tentulah mungkin mati agaknya. Tapi tidak. Bijaknya almarhum Tun Razak menghantar melalui perdagangan. Menghantar delegasi Dewan Perniagaan Melayu Malaysia dipimpin oleh Tengku Razali Hamzah hanya untuk bertemu dengan rakan perniagaan di China dan dapat bertemu dengan Chow En Lai yang telah pun diatur oleh Kementerian Luar dan sebagainya. Saya melihat benda-benda begini, inilah catatan sejarah yang kita tak boleh lupakan. Jangan kita memandang enteng dengan orang lama kita, saudara. Kadang-kadang kita rasa kita ni lahir hari ni, kita tengok segala-galanya dah maju. Tapi 1971 negara kita mundur. Negara kita belum ada lagi penghasilan minyak Petronas. Kita cuma bergantung pada minyak kelapa sawit yang dihasilkan oleh Felda pun belum sepenuhnya. Kerana Felda dia minyak kelapa sawit lepas 3 tahun baru mengeluarkan hasil. Saudara. Dan kita cuma ada getah. Harga getah waktu itu sekejap naik, sekejap turun. Saya ingat lagi bagaimana almarhumah ibu saya motong getah, menjadi penuri getah, saudara. Dapatlah jual seminggu 2 keping, 3 keping getah tu dijual dengan pendapatan cukup untuk beli beras saja. Negara kita miskin, saudara. Tetapi dengan adanya hubungan diplomatik dan yang paling penting, itu pasaran minyak kelapa sawit itu dijamin untuk mendapat perolehan yang besar. Itu pemimpin orang seperti Tun Razak, orang seperti Tun Dr. Ismail. Tetapi kehadiran Tengku Razali ke negara China bukan hanya pasal itu, tetapi menyelesaikan permasalahan kita dengan komunis. Apabila negara kita aman, negara kita tentram, maka dapatlah kita memajukan negara. Itu persoalan yang selalu saya katakan, kita mesti ada kestabilan. Jangan sampai negara kita huru-hara. Ini cara Tun Razak nak menyelesaikan masalah. Sebab 1969, negara terjebak dalam perbalahan kaum antara Melayu dengan Cina. Kesan daripada percaturan politik yang juga diyakini adalah merupakan unjuran ataupun komunis yang di belakangnya. Sebab itu kita kena buka baliklah kertas putih dan sebagainya. Dan saya dalam keadaan begitu, saya berpeluang, saudara, pergi ke China. Ini cerita seronok juga. Cerita tentang perjalanan Tengku Razali penuh dengan ketakutan, tetapi akhirnya membuahkan hasil. Saya berkesempatan pergi ke negara China sekitar tahun 1997. Waktu itu bukan Tengku Razali, bukan Tun Razak. Kerana waktu itu menyertai delegasi. Kita dah ada hubungan diplomatik dah selepas itu, saya. Sebab 19 ada Tun Razak pergi 3 bulan. Selepas Tun Razak, Tengku Razali balik daripada negara China, Tun Razak pun diundang pergi ke negara China dan termeterailah perjanjian persahabatan hubungan diplomatik antara Malaysia dengan negara China. Jangan lupa, saudara. Itu sejarah ini jangan kita lupa, perlu kita sematkan dalam tinta sejarah di mana akhirnya negara makmur dan maju dan kita rakyat hidup berbilang kaum dengan penuh harmonis.
Yang saya nak cerita ini babak kedua. Babak kedua 1997. Waktu itu saya berpeluang mengikut delegasi perniagaan juga, saudara. Pergi ke negara China. Ini ceritanya seronok juga. Waktu itu di Beijing, bukan lagi Peking, saudara. Waktu Tengku Razali pergi ke Beijing, kota raya Peking, Beijing bernama Peking. Waktu dia pergi cuma ada 2 hotel. Sewaktu saya pergi 1957, berhadapan dengan Padang, apa dia panggil, Tiananmen. Ini lapangan macam kita dataran Merdeka lah, dataran Tiananmen tu ada banyak hotel. Antaranya adalah Hotel Shangri-La yang dimiliki oleh usahawan dari Malaysia. Jadi kita duduk di situ. Saya masih teringat lagi, saudara. Ini peristiwa memang saya tidak akan lupa. Sewaktu petang-petang begini, saya lepas saja mengikuti upacara rasmi lawatan Dr. Mahathir ke negara China. Masa tu free, tak ada buat apa. Yang lebih kurang pukul 3 petang, macam inilah, saudara. Jadi cerita Tengku Razali tak ada dapat saya tahu lagi. Cuma saya tahu semalam je, saudara. Cerita sepenuhnya. Sambil saya duduk-duduk, saya tengok dari jauh. Ini cerita lain sikit, luar sikit. Dari jauh saya tengok, ada seorang lelaki tu dia berjalan kaki. Ini macam Bapak Anwar Ibrahim. Dia tu Pak Ibrahim. Datuk Ibrahim. Saya kenal dengan beliau. Jadi tengah saya duduk minum kopi begini, saya kata, Pak Ibrahim. Dia pun datang ke meja saya, datang, mai minum. Bagus juga lah. Aku pun ada kenang. Yang lain aku tak apa nak kenang. Allahyarham Bapak Ibrahim, Datuk Ibrahim ni, dia satu orang ni macam Anwar Ibrahim juga. Dia pemalu orangnya. Dia kalau tak kenal dengan orang tu, dia tak emoy. Jadi duduk meja saya sambil order minum kopi, berborak. Saya kata, Pak Ibrahim datang ke China ni, ke Beijing ni untuk apa? Cuti ke? Kalau cuti tak bawa pun Mak. Dia kata, tak, aku main seorang-seorang. Pasal apa? Saya kata, dia kata aku nak jumpa Dr. Mahathir. Saya pun, anak Timbalan Perdana Menteri. 1957, saudara. Jangan lupa, ini 1957. Dalam hati saya, anak Timbalan Perdana Menteri takkan tak boleh jumpa dengan Perdana Menteri. Dia kata, dah, aku nak kat Kuala Lumpur, susah, dia kata. Itu aku main ni, aku nak jumpa dengan Dr. Mahathir, nak cerita dengan dia. Aku minta tolong dia. Dia pasal apa, Pak Ibrahim? Dia kata, hantaulah. Aku ni jadi chairman IOI. Kata. Syarikat IOI. Sekarang ni pucung besar lah company tu. Jadi, bila berbual, mesra saya, bila dia cakap dengan saya, aku engkau je. Itu melihat kemesraan. Hang mai sini buat apa? Dia kata, mai sini tengok-tengok lah kalau ada peluang-peluang perniagaan. Nampak orang berniaga, okey lah. Buatlah berniaga elok-elok, no. Habis, Pak Ibrahim macam mana? Aku ni nak jumpa Dr. Mahathir ni. Pasal apa? Hang tahu Pak Syekh Hang. Saya no. Apa pasal? Aku, dia kata, dapat tanah dalam 100,000 ekar. Dia kata, di mana? Di Sabah. Nak buat apa? Aku nak tanam pokok kelapa sawit kawasan Balak lah. IOI. Aku kata, bagus lah Pak Ibrahim macam tu. Besar. Ni lah aku nak marah ni. Awak lagu tu, Pak Ibrahim. Hang punya Pak Syekh. Dia pergi cakap dengan Saleh, suruh cancel. Rupanya, saudara, Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat tahu bahawa bapanya mendapat anugerah tanah 100,000 ekar di Sabah. 1,000 atau 10,000 atau 1,000. Lebih kurang itulah, saudara. Besar lah kawasannya, besar. Beratus juta lah nilainya. Termasuk boleh buat balak, kena boleh tanam apa kelapa sawit. Jadi, dia kata, Pak Syekh Hang telefon dengan Saleh. Dia tanya, you bagi tanah ni kenapa? Adakah ada permohonan dan sebagainya? Dia kata, Saleh kata, I bagi sebab he's your father, bapak you. Bapak Timbalan Perdana Menteri. Apa salahnya? So Anwar Ibrahim bagi alasan, dia kata, you kena cancel. Selepas peristiwa itu, saya berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya balik ke Kuala Lumpur, tanya dengan dia. Saya, Datuk Seri, Pak Syekh, ni nak tanya ni. Apa dia? Masa I pergi ke Beijing, di China, saya jumpa dengan Pak Ibrahim. Dia ikut ke? Tak adalah, dia datang, dia datang kata nak jumpa Dr. Mahathir. Buat apa lah orang tua nak jumpa Dr. Mahathir? Buat apa, dia kata. Dah cukup lah nak berniaga lagu tu. Cara dia bercakap dengan saya. Dia kata, tak, I kata nak tanya dengan you, betul ke? You batalkan dia punya anugerah tanah di Sabah. Hang fikirlah Kamal. Aku telefon Saleh. Aku tanya dengan Saleh. Hang bagi tanah ni pasal apa?
Saleh kata, I award. Aku reward, aku bagi tanah ni kerana dia father you. Itu bapa pada Timbalan Perdana Menteri. Tu aku tak boleh terima. Kalaulah dia ada proposal, minta betul-betul on merit, aku tak mencakap, tak campur lah. Ini kerana bapa aku dapat anugerah. Aku tak boleh terima benda ni. Habis, aku cakap dengan dia, you better cancel the land dan diikuti dengan aku hantar surat. Surat ke mana? Boleh tanya dengan Azmin. Masa tu Azmin adalah sulit dia lah. Retinya saudara, di Beijing lah baru dapat tahu bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim ni orangnya satu orang yang tidak akan tolerate dengan kronisma. Jadi ada dua peristiwa petang ni saya cerita saya. Satu, buku dari panjang Datuk Harun, ada Datuk yang Datuk tahu tak tu? Cikgu Syazmir. Buku diary penjara Datuk Harun. Ada stok? Ada, insyaAllah. Saudara boleh hantar, boleh hubungi Al-Azhar untuk mendapat bekalan buku tersebut. Ini buku-buku itu adalah buku sejarah, saudara. Macam buku sejarah Datuk Harun itu, dari Datuk Harun itu, bukan saya tulis, saudara. Itu merupakan terjemahan daripada catatan diary Allahyarham Datuk Harun sepanjang beliau berada di penjara Pudu. Itu bukan saya main-main tulis, tak boleh, saudara. Itu diary dia. Cuma saya diizinkan oleh anaknya, Datuk Mazlan Harun, dia kata, tak apalah. You boleh terbitkanlah buku ni. Dan, saudara, saya nak bagi tahu, dalam tu ada juga dia tulis. Almarhum Datuk Harun tulis, dia kata, I hope one day, sama ada one day my son or my grandson will recorrect this history. How wrongful they send me to jail. Maksudnya, bagaimana saya mengharapkan satu ketika nanti anak-anak saya ataupun cucu-cucu saya akan membela terhadap penganiayaan terhadap saya. Jadi sebab itu buku itu diterbitkan saudara. Saudara boleh hubungi Al-Azhar. Ini Al-Azhar di talian sekejap. Sekejap. Untuk mendapatkan buku tersebut, saudara boleh hubung Azhar di talian 011 mana ke nombor telefonnya? 011 330 41241. Terhad saudara, tak banyak lagi dah tengah buku tu. 011 330-41241. Tajuk buku itulah Diary dari Penjara. Kalau tak dapat bercakap dengan Azhar, hantar mesej cukup. Dan dia akan menghubungi anda untuk menjelaskan bagaimanakah caranya pengantaran itu supaya anda dapat. Ini buku sejarah, saudara. Jadi berbalik pada kisah di Beijing, saya melihat ada dua pertemuan. Satu, saya melihat bagaimana besarnya istana, the Forbidden City. Forbidden City di Beijing itu, saudara, yang saya seronok sekali saya tengok adalah sebelah dalam istana, kawasan istana tu ada dia panggil Bamboo Palace, itu istana buluh di mana terdapat beberapa rumah. Dan tulis itu di sinilah ditempatkan gundik-gundik Maharaja Jepun, Maharaja Cina yang seramai lebih daripada 3,000 orang. Saya pun termenung. Kalau gundik ada 3,000 orang macam mana lah. Kalau gilirannya seorang demi seorang, 3,000 hari lah baru dapat jumpa balik orang sama. Mungkin tak ada lah. Itu waktu saya berkunjung ke The Forbidden City. Saya juga melihat bagaimana besarnya istana, dia punya pintu saja, saudara. Pintunya, pintu istana Kota Raya Forbidden City itu, saya tidak yakin setakat 10 orang nak buka pun seksa. Besar, tebalnya saya ingat dalam satu depa. Tebal. Dan besarnya lebih kurang dalam 3-4 meter. Tinggi lagi tu. Di situlah saya melihat memang hebatlah. Sebagaimana terkenanglah saya catatan buku yang saya baca dalam perjalanan. Buku-buku sejarah silam yang ditulis Tun Sri Lanang dan sebagainya, sejarah Hang Tuah lah. Dalam buku tu mengatakan bagaimana Panglima Hang Tuah pergi menghadap Maharaja Cina dan dia makan kangkung dengan mendongak. Barulah dapat tengok muka wajah Maharaja Cina. Sebab memang di situ dulu dia orang tak boleh menatap wajah Maharaja mereka. Jadi saya tengok The Forbidden City itu memang besar. Jadi saya merasakan, saya bersyukur pada Allah SWT berkesempatan pertama melihat Kota Raya Beijing yang telah pun berubah wajah. Sekarang ni lainlah kepimpinannya. Kemudian saya bertemu dengan Allahyarham bapa kepada Anwar Ibrahim. Itu Pak Ibrahim.
yang menzahirkan kekeluhannya. Dapat projek pun terpaksa dibatalkan hanya kerana dia disifatkan sebagai bapa pada Anwar Ibrahim. Bila Anwar Ibrahim minta dibatalkan penganugerahan tanah padanya pada syarikat beliau IOI. Dan yang ketiga, saya bersyukur pada Allah SWT petang semalam yang Muhammad Maulik Teguh Razali Hamzah menceritakan pada saya memori silamnya yang saya merasakan ini jasa yang paling besar. Jasa ini tidak ternilai. Kita sebagai warga Cinta Damai seharusnya berterima kasih kepada Yang Muhammad Maulik Teguh Razali Hamzah, orang yang mendamaikan, memulakan perdamaian antara Melaya ataupun Malaysia ini dengan tanah besar China. Kerana dengan perdamaian itu, dengan wujudnya hubungan diplomatik itu, maka hari ini tak ada lagi ancaman komunis. Secara Willow One, Forbidden City memang besar. Terpaksa teruskan sampai hujung nak keluar. Tak boleh patah balik. Betul, saudara? Jadi kalau anda berkesempatan berkunjung ke China, jangan lupa, tak perlu pergi tembok besar. Masuk the Forbidden City tu. Saudara? Itu petang ini. Dan insyaAllah besok kita akan bercerita lagi apakah cerita-cerita yang lain dalam segmen memori. Selamat minum petang. Kalau ada kuih-kuih, ubi keledik ke, goreng pisang. Ingat saudara, kita adalah warga Cinta Damai. Dan kita harus berterima kasih pada pemimpin terdahulu. Sekian, jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.